Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Fatia Najwa binti Azman, bernombor matrik E202110284898. Pensyarah saya bagi subjek ini ialah Cik Nada Syairah binti Amiruddin. Manakala hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan saya iaitu perbezaan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak di dalam dan luar negara. Mari kita bincangkan. Siapakah kanak-kanak? Kanak-kanak merupakan anak kecil yang dikenali sebagai budak yang dimasukkan sebagai manusia muda. Mereka ini merupakan golongan yang belum balik lagi dan juga mereka tidak tahu untuk membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Dan kanak-kanak terbagi kepada dua golongan, iaitu kanak-kanak awal yang berusia daripada bayi sehingga ke 6 tahun dan kanak-kanak pertengahan dan akhir, iaitu kanak-kanak yang berusia 7 tahun hingga ke 12 tahun. Jenis kurikulum pendidikan awal kanak-kanak yang terdapat di dalam negara adalah Permata dan juga KSPK, iaitu kurikulum standard prasekolah. Manakala jenis kurikulum pendidikan awal kanak-kanak yang terdapat di luar negara apa yang telah saya kaji iaitu Reggio Emilia, Montessori, Tiwariki dan juga teori kognitif Albert Bandura. Dan bagi tugasan ini saya telah memilih tajuk di dalam negara ialah Permata dan juga di luar negara ialah Montessori. Apa itu permata? Semenjak lahir lagi, kanak-kanak sudah boleh diasuh dan dididik bagi mengembangkan sainsnya, potensi dan kecerdasan mereka. Mereka juga dapat menguasai kemahiran berkomunikasi, awal literasi, awal matematik, pemikiran asas tentang kehidupan dan amalan nilai murni. Kurikulum permata adalah bertujuan untuk melahirkan insan yang bersainsnya tinggi dan juga berjaya. Oleh itu, Permata memerlukan kolaborasi daripada ibu bapa, komuniti dan juga pihak tertentu. Ini kerana kanak-kanak ini umpama permata yang tidak ternilainya. Berdasarkan falsafah yang diberikan oleh Maria Montessori, beliau berpendapat bahawa sekiranya kanak-kanak tidak mendapat cara layanan yang tak sesuai, ia akan menghalang perkembangan sainsnya seorang kanak-kanak tersebut. Guru dan ibu bapa perlulah membantu kanak-kanak untuk melakukan aktiviti berdasarkan pemilihan mereka sendiri. Ini kerana sekiranya kanak-kanak melakukan aktiviti berdasarkan pemilihan mereka sendiri, mereka akan dapat mengembangkan kemahiran serta pembelajaran asas dan mereka juga dapat pembelajaran yang berkesan serta autonomi dan perhargaan kendiri yang positif. Matlamat kurikulum permata negara ialah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal kanak-kanak kepada kanak-kanak yang berusia 0 hingga ke 4 tahun. Kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman dan pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan insan yang bersainsnya tinggi dan berakhlak mulia, rohani yang tinggi serta mempunyai semangat cinta akan negara dan mengamalkan gaya hidup yang sihat pada masa akan datang. Maria Montessori telah meletakkan matlamat untuk kurikulum ini adalah mementingkan perkembangan individu secara menyeluruh terhadap kanak-kanak merangkumi aspek fizikal, sosial, emosi dan rohani. Persatuan Montessori telah menetapkan beberapa matlamat bahawa Montessori mengembangkan aspek seperti berikut: penempuan, koordinasi, konsep matematik, kemahiran bahasa, kemahiran menulis dan membaca, kebiasaan dari segi seni kreatif, kefahaman tentang alam semula jadi, pengalaman dalam memahami sains sosial dan juga pengalaman dari segi kemahiran berfikir serta menyelesaikan masalah. Terdapat pelbagai objektif yang disediakan oleh permata kepada para guru dan kanak-kanak. Antaranya adalah membina emosi, akhlak dan spiritual supaya dapat melahirkan kanak-kanak yang bersainsnya tinggi. Yang kedua, dapat membina kemahiran interpersonal dan sosial yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dengan masyarakat dengan baik. Seterusnya, membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran berkomunikasi, awal bahasa, literasi dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris serta bahasa ibunda. Seterusnya, melatih kanak-kanak mengurus diri sehingga mereka yakin serta mampu berdikari mereka kanak-kanak ni mampu berdikari dan juga membuat keputusan sendiri. Seterusnya, permata juga membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus. Permata juga membina kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak supaya kanak-kanak dapat menumpukan perhatian dan yang
Terakhir sekali, pemantau juga membina hubungan positif antara ibu bapa, komuniti dan pihak yang berkenaan yang boleh menyumbangkan kepada pendidikan kesejahteraan kanak-kanak. Objektif yang telah ditetapkan oleh Mariam Montessori adalah kurikulum Mariam Montessori mementingkan supaya kanak-kanak dapat mencapai objektif seperti berikut, seperti perkembangan kanak-kanak, nisbah guru dan murid, kemahiran kepimpinan, etika agama, perkembangan tingkah laku, intelek atau matematik awal dan juga sosial serta emosi. Permata menyediakan 2 skop kaedah pengajaran. Skop yang pertama ialah bidang pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak. Terdapat 6 bidang yang disediakan. Yang pertama, perkembangan sosial, emosi dan kerohanian. Yang kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Yang ketiga, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Yang keempat, perkembangan dari pemahaman dunia persekitaran. Yang kelima, perkembangan fizikal dan psikomotor. Dan yang keenam adalah perkembangan kreativiti dan estetika. Maksudnya, bidang ini dia bertujuan untuk melahirkan kanak-kanak yang bersiasat tinggi dan juga mempunyai jati diri yang tinggi dan dapat menjadi insan yang berjaya serta dapat melahirkan insan yang bermoral. Dan seterusnya, aspek pengasuhan. Aspek pengasuhan adalah terdapat 4 bidang. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Yang kedua, keselamatan kanak-kanak. Yang ketiga, penjagaan dan latihan urus diri bayi dan kanak-kanak. Dan yang keempat adalah amalan pengasuhan. Jadi, aspek pengasuhan, bidang aspek pengasuhan ni maksudnya dia bertujuan untuk melahirkan, untuk menyediakan kesihatan dan dia lebih kepada menjaga kesihatan serta perkembangan kanak-kanak. Maksudnya macam tu besaran lah, macam tu. Manakala lain pula dengan kaedah Montessori ataupun kurikulum Montessori. Kurikulum Montessori berkonsepkan kaedah pengajaran ni adalah mereka lebih mengutamakan hormat utama kepada kanak-kanak. Yang kedua, kanak-kanak mempunyai minda yang menyerap. Yang ketiga, mengambil kira tempoh yang sensitif. Yang keempat, mempunyai persekitaran yang tersedia. Yang kelima, pendidikan sendiri. Maksudnya, Montessori ni dia lebih kepada kanak-kanak bebas dan macam tidak mengikut peraturan ataupun apa-apa kerana memang kaedahnya macam ni. Cara mengaplikasikan pengajaran Montessori adalah mencipta persekitaran yang boleh diakses. Maksudnya, sediakan ruang untuk mereka bermain. Yang kedua, mengajar kemahiran kehidupan yang sebenar. Yang ketiga, mempromosikan kepekatan. Yang keempat, memupuk motivasi dalaman. Yang kelima, biarkan kanak-kanak bergerak bebas. Dan yang keenam, pembelajaran lebih bermakna dan mendalam. Maksudnya, Montessori ni dari erti kata lain atau kesimpulannya, dia lebih kepada kanak-kanak yang dia lebih kepada memberi kanak-kanak melakukan aktiviti bebas supaya kanak-kanak dapat mengembangkan sasiah mereka dengan sendirinya secara tidak langsung. Sekian, terima kasih.